Selamat datang ke kursus orientasi KSSR Semekan 2017 Sejarah Tahun 6. Dalam kursus ini, guru akan mengetahui berkaitan pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran sejarah. Apakah yang anda faham dengan pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada dua kategori. Kategori akademik terdiri daripada dua komponen iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah, manakala kategori bukan akademik terdiri daripada dua komponen lagi iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, dan pentaksiran psikometrik. Pentaksiran sekolah telah dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah mulai hujung tahun 2016. KSSR telah diperkenalkan secara rasmi di sekolah rendah di Malaysia pada tahun 2011, manakala KSSM diperkenalkan pada tahun berikutnya. KSSR memastikan selepas 6 tahun persekolahan, murid mencapai standard pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan bagi setiap tahap. Ekoran daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 yang diisytiharkan oleh mantan PM Tun Abdullah Haji Badawi dalam RMK 9, Datuk Seri Najib telah mengisytiharkan pula sebuah pelan komprehensif yang baru iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. PPPM ini adalah suatu strategi transformasi pendidikan yang agak global. Apakah objektif pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD melibatkan pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran seperti yang ditunjukkan. Apakah kepentingan pentaksiran bilik darjah? PBD dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang pengajaran guru. Melalui PBD, guru dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Selain itu, guru dapat mengetahui keberkesanan PDP, merancang, mengubah suai dan menambah baik keadaan PDP dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui PBD, murid dapat mengesan perkembangan diri, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran dan meningkatkan pencapaian pembelajaran. Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan PBD dengan menentukan objektif pembelajaran berdasarkan standard pembelajaran yang hendak ditaksir, merancang dan membina instrumen pentaksiran, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil pentaksiran, menganalisis maklumat pentaksiran, melapor dan membuat tindakan susulan. Tahap penguasaan dalam KSSR merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat 6 tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam merancang PDP dan keadaan pentaksiran, guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam DSKP. Guru juga perlu menentukan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dan yang hendak ditaksir oleh guru. Guru hendaklah mengenal pasti keadaan pentaksiran yang sesuai. Guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam PDP dengan menggunakan kaedah lisan, bertulis dan pemerhatian. Guru mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan penguasaan murid. Maklumat yang direkod perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Tindakan susulan boleh dijalankan secara serta-merta atau dirancang. Guru boleh menjalankan tindakan susulan yang sesuai untuk meningkatkan tahap penguasaan setiap murid. Melalui pelaporan, ibu bapa dapat memantau perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan anak mereka. Apakah kepentingan pentaksiran bilik darjah?
Pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Guru menggunakan pengetahuan, pengalaman, input murid dan mengamalkan tanggungjawab profesional dalam membuat pertimbangan profesional. Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan tentang bidang atau disiplin ilmu, pedagogi serta pentaksiran melalui pembacaan dan perbincangan secara profesional dengan rakan pendidik lain untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional. Terdapat perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional yang berkaitan dengan elemen yang ditunjukkan. Perkara tersebut adalah seperti berikut. Tafsiran umum, tahap penguasaan sejarah. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid dalam KSSR sejarah dengan merujuk kepada tafsiran umum. Berikut merupakan tafsiran umum tahap penguasaan KSSR sejarah. Panduan penentuan tahap penguasaan mata pelajaran sejarah. Terdapat 6 tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Setiap penyataan tahap penguasaan ditafsir secara generik dalam mata pelajaran sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. Tahap penguasaan minimum bagi semua mata pelajaran ditetapkan pada tahap penguasaan 3. Pada tahap ini murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada sesuatu situasi. Di samping itu, guru perlu membuat perancangan untuk mengembangkan potensi semua murid bagi mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6. Murid perlu diberi ruang dan peluang untuk menjalankan aktiviti dan meneroka pengalaman bagi membolehkan mereka mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi. Murid yang mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6 boleh membantu murid lain dalam meningkatkan pembelajaran mereka dan boleh menjadi satu teladan yang cemerlang. Guru hendaklah menentukan tahap penguasaan murid dengan merujuk kepada standard prestasi yang disediakan. Guru juga digalakkan untuk merekod perkembangan murid sama ada di dalam buku rekod mengajar, buku latihan murid, buku catatan guru, buku amali murid, folio hasil kerja murid, senarai semak, jadual atau lain-lain yang bersesuaian. Bagaimanakah pelaporan pentaksiran bilik darjah dilaksanakan? Guru melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan dengan merujuk standard prestasi dalam DSKP. Guru juga merujuk hasil kerja dan penguasaan murid serta menggunakan pertimbangan profesional guru. Guru menggunakan template Excel di luar talian dan membuat pelaporan 2 kali setahun. Template pelaporan boleh dimuat turun di laman sesawang bahagian pembangunan kurikulum. Template pelaporan pentaksiran bilik darjah. Halaman panduan mengandungi penerangan tentang template pelaporan PBD mengikut mata pelajaran. Tata cara penggunaan template dan penentuan tahap penguasaan juga diterangkan dalam halaman ini. Halaman rekod prestasi murid terdiri daripada maklumat sekolah seperti nama dan alamat sekolah, tarikh pelaporan dibuat, nama mata pelajaran, nama guru, nama kelas, peringkat pentaksiran, senarai nama murid, nombor kad pengenalan murid, jantina murid, tahap penguasaan bagi setiap bidang dan tahap penguasaan keseluruhan. Halaman ini terdiri daripada pernyataan tahap penguasaan keseluruhan dari tahap penguasaan 1 hingga 6 bagi semua mata pelajaran. Pernyataan ini menjadi rujukan guru dan telah dipautkan secara automatik dengan halaman laporan murid. Laporan ini memaparkan tahap penguasaan murid dan tafsiran tahap penguasaan tersebut mengikut bidang atau kelompok yang ditetapkan oleh mata pelajaran. Guru juga boleh memberi ulasan tambahan jika perlu.
Laporan ini boleh dicetak dan diadakan kepada murid dan ibu bapa bagi memaklumkan tahap penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran. Pernyataan tahap penguasaan. Setiap pernyataan tahap penguasaan ditafsir secara generik dalam mata pelajaran sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. Tahap penguasaan minimum bagi semua mata pelajaran ditetapkan pada tahap penguasaan 3. Pada tahap ini, murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada sesuatu situasi. Kaedah pelaksanaan PBD. Dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan PBD dengan menentukan objektif pembelajaran berdasarkan standard pembelajaran yang hendak ditaksir, merancang dan membina instrumen pentaksiran, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil pentaksiran, menganalisis maklumat pentaksiran, melapor dan membuat tindakan susulan. Sekian, terima kasih.